أستغفر الله إن الله كان توابا 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 السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أرخناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya
Kami telah berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan kami lantik saudaranya Nabi Harun sebagai menteri besertanya. Lalu kami perintahkan, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Maka kesudahannya kami binasakan kaum itu sehancur-hancurnya. Dan demikian juga kaum Nabi Nuh, tak kala mereka mendustakan rasul-rasul kami, kami tenggelamkan mereka. Dan kami jadikan mereka satu tanda yang menjadi contoh bagi umat manusia. Dan kami sediakan bagi sesiapa yang zalim azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan demikianlah juga kami telah binasakan Ad dan Thamud serta Ashabul Ras dan banyak lagi dalam zaman-zaman di antara masa yang tersebut itu. Dan masing-masing telah kami berikan kepadanya contoh tauladan yang mendatangkan i'tibar. Dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Dan demi sesungguhnya, mereka yang menentangmu, wahai Muhammad, telah melalui bandar yang telah dihujani dengan azab yang buruk. Maka mengapa mereka masih berdegil? Tidakkah mereka selalu dapat menyaksikannya? Mereka tidak fikirkan yang demikian itu satu balasan kufur. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak ingatkan adanya kebangkitan hidup semula untuk menerima balasan. Dan apabila mereka melihatmu, wahai Muhammad, mereka hanyalah menjadikanmu ejek-ejekkan sambil mereka berkata, inikah orangnya yang diutus oleh Allah sebagai Rasulnya? Sebenarnya, ia hampir-hampir dapat menyesatkan kami dari Tuhan-Tuhan kami. Jika tidaklah kerana kami tetap teguh menyembahnya. Dan mereka akan mengetahui kelak ketika mereka melihat azab seksa, siapakah sebenar-benarnya sesat jalannya. Nampakkah, wahai Muhammad, keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipuja lagi ditaati? Maka dapatkah engkau menjadi pengawas yang menjaganya jangan sesat? Atau adakah engkau menyangka bahawa kebanyakan mereka mendengar atau memahami apa yang kau sampaikan kepada mereka? Mereka hanyalah seperti binatang ternak, bahkan bawaan mereka lebih sesat lagi. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul Furqan, surah yang ke-25, pada juzuk yang ke-19, bermula ayat 35 sehingga ayat 44. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan kisah sebahagian daripada Nabi-Nabi SAW dalam berhadapan dengan kaumnya, pendustaan dan juga ejekan kaum masing-masing yang berakhir dengan akibat yang buruk, seksaan yang dahsyat ke atas mereka tanpa meninggalkan lagi atau membinasakan mereka sehancur-hancurnya. Dan ayat-ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan bagaimana persendaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menganggap Nabi ini sesat dan membawa kesesatan. Maka Allah Taala mengatakan bahawa kita akan lihat siapa yang sesat. Bila mana kamu melihat azab yang mendatangi kamu, bila mana kamu melihat neraka yang akan membakar kamu, maka kamu akan mengetahui siapa yang sesat. Kemudian Allah SWT menceritakan pada ayat yang kita bacakan ini tentang bagaimana sikap dan watak mereka menjadikan hawa nafsu itulah sebagai ikutan dan Tuhan mereka. Sehingga mereka menjadi sesat seperti binatang-binatang ternakan. Bahkan lebih sesat pada itu. Mereka tidak mau berfikir, mereka tidak mau mendengar dan tidak mau berfikir dengan kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Maka ini antara makna tafsiran ringkas terhadap ayat-ayat yang kita bacakan. Kalau sebelum ini pada ayat yang ke-30 dan 34 kita menceritakan bagaimana persendaan orang-orang kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meminta Rasulullah supaya diturunkan Al-Quran secara sekaligus. Bukannya berperingkat-peringkat. Bahkan mereka menganggap penurunan Al-Quran ini secara berperingkat sebagai satu bentuk kebatilan Al-Quran yang diturunkan. Bahkan mereka menganggap, mereka berkata kesian Nabi Muhammad, kesian Muhammad.
Quran tak turun semua padanya, sikit-sikit dapat. Maka gambaran untuk menunjukkan penghinaan. Sebagaimana Nabi SAW mengadu kepada Allah Ta'ala tentang watak dan sikap kaum yang meninggalkan tadabbur Al-Quran, yang meninggalkan untuk beriman dengan Al-Quran yang telah kita sebut tentang 5 keadaan manusia meninggalkan Al-Quran. Daripada kelompok yang tidak beriman, sehingga kelompok yang tidak membacanya, yang tidak tadabburnya, yang tidak menjadikan sebagai pelembagaannya, yang tidak menjadikan sebagai rawatan kepada penyakit rohaninya. Ini 5 kelompok yang meninggalkan Al-Quran. Yang paling teruk dan paling buruk yang tidak mau beriman dengannya. Itu kelompok orang kafir yang dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut pengaduan Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala menceritakan sebagai satu hiburan kepada baginda SAW. Bila Rasulullah mengadu kepada Allah akan watak dan sikap kaum yang tidak mau mendengar Quran, yang sentiasa mempersendakan Al-Quran bila dibaca, yang membuat bising bila Quran dibacakan kepadanya. Bahkan mereka menghasut supaya jangan seorang pun dengar Muhammad baca Quran. Itu sihir. Jangan seorang pun yang mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah. Maka segala perkara-perkara ini sedikit sebanyak mendukacitakan Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat bagi menghiburkan Rasulullah dengan kisah-kisah para Nabi. Sebagai satu sunnatullah, bahawa kebenaran tidak semudah itu untuk diterima. Akan ada kelompok-kelompok yang berwatakkan jahat dan samsing dalam menolak kebenaran tanpa ada alasan, melainkan kerana kebencian, melainkan hasad, dan kerana mereka mengikut hawa nafsu dan syaitan. Dan terpengaruh dengan kawan-kawan yang jahat yang tidak beri manfaat kepada mereka. Maka Allah mulakan dengan kisah Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun alaihi wassalam dalam berhadapan dengan Firaun dan kaumnya, yakni kaum Kibti, Akbar. Firman Allah, "Walaqad ataina Musa al-kitab." Sesungguhnya kami telah kurniakan kepada Musa itu akan kitab, yakni kitab Taurat. Wa ja'alna ma'ahu akhah, dan kami utuskan bersamanya saudaranya, yakni Harun. Sebagian besar ulama menyatakan Harun alaihissalam ialah abang kepada Nabi Musa. Dan dia dilahirkan pada waktu di mana Firaun, waktu mana dia membunuh bayi-bayi lelaki dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan, sehingga sebahagian daripada golongan bangsawan Kibti merasa bimbang fenomena ini, kerana bimbang nanti tidak akan ada pekerja lelaki, tidak ramai lelaki dibunuh. Sebab mereka bangsa Kibti tidak mahu bekerja, mereka nak memperhambakan Bani Israel. Lalu mereka menyatakan kebimbangan ini pada Firaun. Lalu Firaun buat satu qara baru, iaitu diselang-seling. Tahun ni dibunuh bayi lelaki, tahun depan tak dibunuh. Berikutnya dibunuh, diselang-seling. Maka Nabi Allah Harun dilahirkan pada tahun yang tidak dibunuh bayi lelaki. Manakala Nabi Allah Musa dilahirkan pada tahun dibunuh bayi lelaki. Untuk menunjukkan pemeliharaan Allah. Dan untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Allah Musa. Bagaimana Allah menjaganya. Untuk menunjukkan kegagalan segala perancangan kejahatan. Sebab manapun perancangan yang dibuat oleh orang paling berkuasa, tidak mampu menangani apa yang Allah Ta'ala tentukan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, di sisi Allah ada perancangannya. Mereka punya helah, di sisi Allah ada helahnya, dan Allah sebaik-baik perancang yang menentukannya. Maka para ulama menyatakan Harun AS ialah abang pada Nabi Allah Musa, yang lahir pada tahun tidak dibunuh, bayi lelaki. Maka Musa lahir lepas itu pada tahun dibunuh. Itu ada perbezaan umur antara Nabi Allah Musa dan Harun AS. Dan Nabi Allah Harun menjadi Nabi disebabkan doa Nabi Musa. Nabi Allah Musa berdoa pada Allah, "Ya Allah, jadikan saudaraku Harun sebagai Nabi, pembantu." Maka Allah memperkenankan doa Nabi Allah Musa. Semua para Nabi Allah SWT lantik terus. Melainkan Nabi Allah Harun, Allah lantik dia kerana doa Nabi Allah Musa. Minta dilantik. Kerana Nabi Allah Harun terkenal dengan kepetahan bercakap, kefasihan bercakap. Maka ini, kerana Nabi Allah Musa bila dia nak seorang membantu dakwahnya, bukan cerita kroni. Oh, ini ambil abang macam kroni juga ni. Cerita kelayakan. Lepas itu dalam Islam, yang kita menolak kronism, yang bila mana benda tu tak layak.
Kau layak, maka halan wa habbatha. Indah, bagus. Contoh kalau seorang tutup guru. Lepas tu anak dia pun macam ayah dia tutup guru, maka lagi indah. Lagi bagus. Maka tidak ada istilah ataupun tiada larangan kronism selagi mana dia layak. Yang dicegah dalam Islam bila dia tak layak. Bila tak layak memang tak boleh. Sehingga yang disebut oleh Nabi SAW, tanda-tanda kiamat, iza wussidal amru ila ghairi ahlihi. Bila diserahkan tugas bukan pada ahlinya. Kalau dia ahlinya tak apa. Ketika mana zaman Sayyidina Uthman, antara pengkritik Sayyidina Uthman, kerana Uthman banyak melantik kalangan keluarganya, memegang jawatan-jawatan besar dalam kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin. Maka Uthman radhiyallahu ta'ala dikritik oleh para pengkritik. Maka para ulama menjawab dalam kajian sirah. Uthman walaupun dilantik sepupu dia, semuanya mempunyai kebolehan tersendiri sehingga mengekalkan kestabilan dan keamanan negara Islam, menyebarkan Islam dan membawa kemenangan demi kemenangan. Sebab zaman Sayyidina Uthman, perang orang kafir tak kalah, tetapi permusuhan dalaman itu yang menjadi isu. Tapi dari sudut hubungan luar dan antarabangsa, Islam kukuh dan kuat, tak tergoyang dan tak tergoncang. Cuma dalaman yang berakhir dengan pembunuhan Sayyidina Uthman, syahid Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala. Baik, Nabi Allah Musa, Allah Ta'ala kata, kami kurniakan pada Musa kitab Taurat. Wa ja'alna, dan kami jadikan bersama Musa akhahu, saudaranya, Haruna wazira. Harun sebagai wazir. Wazir terjemah bahasa Melayu menteri. Menteri, wazir. Raisul Wuzara artinya ketua kepada segala menteri-menteri. Dia boleh namakan pada menteri atau sebut menteri besar. Raisul Wuzara. Wazir menteri maksudnya ialah pembantu. Ma yusta'anu bihi. Man yusta'anu bihi. Orang yang menjadi pemberi bantuan. Maka Allah kuatkan Nabi Musa dengan Nabi Allah Harun. Faqulna dhahaba, dan kami berfirman kepada keduanya, Musa dan Harun, pergilah kamu ilal qaum, kepada kaum. Kaum di sini maksudnya ialah Fir'aun dan juga bangsa Akbar, bangsa Kipti, yang pendongkol kuat kepada Fir'aun, yang telah menjadikan Fir'aun sebagai Tuhan, yang menjadikan Fir'aun itu kekal berkuasa, yang bersama-sama Fir'aun menindas Bani Israel, yang bersama-sama Fir'aun membunuh Bani Israel. Maka mereka ini dalam satu acuan, kaum. Tak disebut Fir'aun, disebut kaum sebab mereka dalam acuan. Fir'aun dan kaum ini dalam satu acuan. Kelompok yang ingkar, kufur dan yang melakukan kezaliman. Pergilah kamu wahai Musa dan Harun kepada kaum tersebut, alladzina kazzabu bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi mendustakan perintah-perintah kami. Diriwayatkan bahawa Fir'aun sebelum Nabi Allah Musa diutuskan, telah diutuskan kepada mereka Nabi Allah Yusuf AS. Tetapi dakwah Nabi Allah Yusuf tidak diterima. Tapi oleh kerana Nabi Allah Yusuf ini punya kebijaksanaan dalam pentadbiran ekonomi, maka Nabi Allah Yusuf tidak diambil apa-apa tindakan. Tak, orang tak berani ambil tindakan. Dia pengaruh dia dalam pengurusan ekonomi yang bijak. Khususnya dalam melalui saat getir ataupun kemarau panjang. Yusuf AS dalam waktu itu masih terus berdakwah. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Dan Yusuf AS menjadikan Bani Israel berada dalam posisi yang mulia, sehingga mengundang kedengkian bangsa Akbar, Kipti dan Fir'aun yang datang selepasnya. Selepas mana wafatnya Nabi Allah Yusuf AS, lalu atas kedengkian itu mereka membunuh Bani Israel. Asalnya Bani Israel tak ada di Mesir. Yang pertama sampai di Mesir ialah Nabi Allah Yusuf. Kerana kita dah cerita dalam kisah Nabi Yusuf, Nabi Allah Yusuf dibuang dalam perigi, perigi, lalu diambil oleh rombongan perdagangan, diseluduk masuk ke Mesir, dijual kepada isteri Menteri Dalam Negeri, atau kita sebut namanya Zulaikha, isteri kepada Al-Aziz yang berkuasa. Yang setengah para ulama tafsir menyatakan Menteri Dalam Negeri kerana berkuasa, kepercayaan Sultan, kepercayaan Fir'aun waktu itu. Sehinggalah Nabi Allah Yusuf dipenjarakan, kemudian dibebaskan daripada tuhman dan tuduhan, dan kemudian diangkat menjadi Menteri Keuangan. Lalu ketika itulah Nabi Allah Yusuf memanggil ayahnya Nabi Yaqub dan saudara-saudaranya untuk menetap di Mesir, maka berkembanglah Bani Israel di Mesir.
Tapi masuknya Bani Israel di Mesir menimbulkan kedengkian orang Kipti. Tapi mereka tak berani menterjemahkan kedengkian itu. Kerana Yusuf masih ada. Dan memegang posisi penting. Dan kebijaksanaannya dalam urusan ekonomi. Dan Nabi Allah Yusuf terus berdakwah. Dan menerima sambutan yang amat dingin. Ini menunjukkan bahawa mereka sudah pun diutuskan Nabi dan Rasul. Dah diberitahu. Sebab itu bila Allah menyebut, wahai Musa, wahai Harun, pergilah mereka yang mendustakan ayat kami. Belum dakwah dah dusta. Merujuk kepada dakwah yang sudah berlaku sebelum ini. Zaman Nabi Allah Yusuf AS. Yang kita katakan berakhir dengan kematian Yusuf AS dan kesannya Bani Israel itu ditindas. Kesan dengki lama. Dan ditambah pula dengan Fir'aun bermimpi. Kerajaannya digoyangkan. Dihancurkan oleh seorang lelaki daripada Bani Israel. Lalu diterjemahkan secara membabi buta oleh golongan yang memang menunggu peluang untuk mengatakan yang menghancurkan kerajaanmu wahai Fir'aun ialah lelaki Bani Israel. Kerana itu keluar qara untuk membunuh semua lelaki-lelakinya yang lahir. Maka itu dia punya, kita katakan, cerita Bani Israel di Mesir. Sebelum Allah perintahkan mereka keluar. Fadammarnahum tadmira. Dan disebabkan mereka mendustakan ayat kami, kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Baik, di sini taklah dia cerita lanjut tapi secara ringkas. Bahawa Allah kurniakan pada Musa kitab Taurat dan Allah utuskan bersama Musa itu Harun dan Allah menyuruh Musa dan Harun AS pergi berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya dan mereka mendustakannya dan nanti dia dusta Allah musnahkan. Musnahkan dengan menjadikan mereka ini mati daripada atas sampai bawah. Daripada Fir'aunnya mati, Hamannya mati, Qarunnya mati, semua tentera-tenteranya, semua dia punya pembantu-pembantu yang merealisasikan kezaliman semua mati, ditenggelamkan dalam Laut Merah. Ditenggelamkan. Setengah ulama menyebut jumlahnya, setengahnya menyebut dengan jumlah umum ramai. Setengah menyatakan, setengah pakar sirah mengatakan, tentera yang dipimpin oleh Fir'aun untuk mengejar Nabi Musa waktu itu hampir 1 juta orang. Ini mengambil kira latar belakang Fir'aun yang menguasai kawasan yang luas. Setengah tidak menyebut angkanya berapa. Dan setengah menyebut angka Bani Israel pula ialah 70,000 orang. Setengah buku atau setengah kitab mengatakan angkanya 600,000 orang. Tapi angka ini disebut oleh Imam Al-Qadhi agak kurang tepat. Nah, 1,000 baik dilawan. 70,000 lebih hampir jumlahnya. Manakala tentera Fir'aun ini jumlah besar. Ada yang menyatakan alfin 1 juta orang. Wallahu alam, kita tidak ada dalil yang jelas jumlah mereka. Tetapi menunjukkan mereka kuasa besar. Mereka kuasa yang ramai dan ditenggelamkan. Sebab itu bila tentera mereka ramai, kemusnahannya dengan satu benda yang luas. Ini laut. Lautlah yang mampu menenggelamkan ramai manusia. Maka mereka tenggelam dalam lautan. Yang timbul cuma mayat Fir'aun. Yang lain semua hancur dalam laut. Mayat Fir'aun sebagian Allah sebut dalam surah Yunus. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan jasad kamu untuk menjadi pengajaran kepada orang yang datang yang datang belakang kamu. Yang lain tak selamat, yang lain semua tenggelam dalam laut. Tertanam dalam laut. Jumlah manusia yang paling ramai tertanam dalam laut ialah bangsa Fir'aun, Kipti. Dalam peristiwa tersebut paling ramai jumlah. Yang cuma diselamatkan cuma jasad Fir'aun. Untuk apa? Menjadi pengajaran. Inilah yang mengaku Tuhan dan inilah yang melakukan kezaliman. Bahkan sampai berita kepada kita bahawa siapa yang zalim Allah biarkan jasadnya kekal. Hatta Mustafa Kamal Ataturk. Di jasad manusia yang kekal ada 2 sebab. Sama ada kerana dia soleh. Maka kekalnya untuk diingati. Jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Antara jasad para Nabi. Yang disebut oleh Nabi SAW. La ta'kuluhumul ard. Tidak dimakan oleh tanah. Dan termasuk sebahagian orang-orang soleh, orang bertakwa, jasadnya tak hancur. Baik. Dan termasuk yang jasad tak hancur juga orang jahat. Tapi dengan rupa yang buruk seperti Fir'aun. Seperti mana-mana orang jahat, orang zalim. Mana-mana orang zalim atas dunia ni Allah tinggalkan dia punya kesalahan kejahatan dia. Untuk terus diingati dan jadi pengajaran. Wa qauma Nuhin. Kemudian Allah menyebut kisah yang kedua. Dan kaum Nabi Nuh. Lamma kadzabur rusul. Ketika mana mereka mendustakan Rasul. Baik, kaum Nabi Nuh cuma mendustakan Nabi Nuh. Kenapa mendustakan Rasul? Sebab
Semua ajaran Rasul-Rasul sama. Mendustakan Nabi Nuh berarti mendustakan semua Rasul. Mana-mana Nabi didustakan, seorang didustakan, dianggap mendustakan semua sebab para Rasul membawa perkara yang sama. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami utuskan setiap Rasul dan mereka membawa perintah Allah, sembah Allah dan jauhi taghut, berhala. Maka semua syiar pada Nabi dan dakwah sama. Jadi mendustakan Nabi Nuh berarti mendustakan semua Nabi. Mendustakan Nabi Muhammad SAW berarti mendustakan semua Nabi. Mendustakan Nabi Isa berarti mendustakan semua Nabi. Kerana semua Nabi berada pada manhaj yang sama. Dari sudut akidah. Mengajak manusia menyembah Allah yang satu. Menjauhi segala syirik dan sekutu. Ia jelas. Sebab itu Allah menyebut perkataan wa qauma nuhil lamma kazzabur rusul. Dan kaum Nabi Nuh ketika mana dia mendustakan rasul-rasul. Padahal kan Nabi Nuh je. Kerana merujuk kepada semua rasul membawa perkara yang sama. Aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka dengan banjir besar, dengan taufan, dengan ribut, sehingga mereka semua tenggelam dan binasa. Waja'alnahum linnasi ayah, dan kami jadikan kemusnahan mereka sebagai pengajaran kepada manusia. Allah jadikan kemusnahan kaum Nabi Nuh. Sebab kisah kaum Nabi Nuh tenggelam ni sampai ataupun ditenggelamkan oleh Allah dalam banjir besar sampai ada pengetahuan pada semua orang sampai hari ini. Sampai hari ini. Bukan dalam kitab-kitab ataupun dalam wahyu-wahyu disebut. Artinya kitab-kitab terdahulu. Termasuk dalam kitab Veda juga disebut. Veda ni kitab yang dibawa oleh orang-orang Indus yang menjadi pegangan orang-orang India ataupun Hindu Veda. Ada Rig Veda, Sama Veda, Atharva Veda. Dalam kitab Veda juga menceritakan tentang banjir besar ini untuk tunjukkan syuhrah popularnya kejadian itu. Popular. Sehingga diceritakan oleh semua orang. Macam kita hari ni lah. Kita sebut tentang peristiwa yang viral. Semua orang tahu. Kisah banjir besar ini semua orang tahu. Sebab itu kata Allah, waja'annahum linnas, kami jadikan kisah ini ayat dan peringatan kepada semua manusia. Wa'atadna lizzalimina adaban alima. Demikianlah. Setiap yang zalim, kami memang sediakan azab yang pedih. Allah baca, Allah perdengarkan kepada kita dua kisah. Dan penting kisah-kisah ini untuk kita hayati. Kenapa? Kaum-kaum ini jarak dengan Nabi SAW ribuan tahun. Ribuan tahun. Zaman tu ahli ekologi belum ada. Mereka tidak tahu pun kaum ini wudhu kalau tidak kerana Al-Quran menceritakannya. Dan kejadian sebenar yang menimpa mereka dan sebab kemusnahan mereka. Mereka tahu kaum ini musnah tapi tak tahu sebab apa. Maka Allah menceritakan sebab apa. Kerana mereka mendustakan Rasul-Rasul. Kerana mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka sebab itu tuan-tuan ahli ekologi hari ini, mereka baca Quran untuk melihat kaum-kaum yang Allah sebut. Untuk mereka mencarinya. Hatta kaum yang sudah puluhan ribuan tahun, yang lenyap kesan-kesan dan jejak-jejaknya, akhirnya mereka jumpa balik. Kenapa yang Allah sebut dalam Quran? Kerana Al-Quran diturunkan oleh Allah yang mengetahui akan perkara gaib. Bukan sejarah manusia sebenarnya. Kemudian kata Allah, Allah menyebut kisah yang ketiga. Kisah ketiga ni gabungan beberapa kaum, 3 kaum. Kata Allah, wa Adam wa Thamud wa ashabar ras. Dan kaum Ad, kaum Nabi Hud AS. Dan Thamud, kaum Nabi Saleh. Wa ashabar ras. Apa itu ashabar ras? Iaitu kaum yang punya sumber perigi yang banyak airnya sehingga mereka dapat menternak binatang yang banyak. Mereka ni tengah-tengah padang pasir ni mereka ada telaga. Telaga tu air banyak sehingga jadi sumber yang penting untuk ternakan. Ashabur ras kata ulama ialah kaum yang Allah utuskan Nabi Allah Shu'aib AS. Ini ashabur ras. Mereka satu kaum yang bergantung kepada telaga. Ras itu maksudnya telaga, bi'. Satu telaga yang sumber air terpenting. Sehingga binatang-binatang mereka membiak dengan banyak. Bayangkan kat lain tak ada air, ada telaga tu je. Dan mereka juga mendustakan Nabi Allah Shu'aib. Maka kata Allah, wa ashabar ras wa qurunan, dan kurun baina dzalika katsira. Antara nabi-nabi, antara kaum Ad, kaum Thamud, ada kurun, ada kaum-kaum yang lain yang turut dimusnahkan. Ini Allah sebut yang besar, Samud,
kaum Ad. Kenapa mereka meninggalkan peninggalan yang jelas? Tapi ada kaum-kaum lain juga yang kami musnahkan. Yang mereka ini mungkin tidak meninggalkan kesan-kesan yang banyak. Macam kita sebut Fir'aun. Paling banyak meninggalkan kesan Fir'aun. Siapa pun pergi ke Mesir, maka kesan-kesan peninggalan Fir'aun ini cukup banyak. Bilik mandi dia pun ada lagi. Dia panggil hammam Fir'aun. Bilik mandi pun ada. Kalau bilik mandi pun orang jumpa, makna semua dia lah. Istana dia, yang cerita piramid dia tu. Lain-lain hartanya. Sehingga bila kita masuk muzium Fir'aun, semua alatan-alatan dia ada. Semua. Saya masuk muzium Fir'aun. So, di kat Ramses. Tengok tuangnya sekali lah Fir'aun tu. Dan tengok segala yang ditinggalkan yang diletak dalam piramid. Antara kewujudan yang paling jelas. Sebab tu kita lihat Allah menyebut tentang Fir'aun banyak kali. Kerana Fir'aun yang antara yang zalim, yang mengaku Tuhan, yang meninggalkan kesan sejarah paling banyak. Satu ketika, piramid ini tak ada orang peduli. Sehinggalah Perancis menjajah Mesir. Lalu yang ni puak-puak ni sibuk untuk gali piramid. Sebab apa? Bukan sebagai kajian sejarah. Walaupun mereka berdiri atas nama ilmu ekologi, rupanya mereka lah perompak barang purba. Sebab Fir'aun kan ada mah, ada apa, mereka rompak. Mereka merompak bila Perancis menjajah Mesir. Diikuti oleh Inggeris. Kalau kita baca sejarah penjajah, semua mereka ni berperwatakan perompak. Mereka akan ambil hasil negara. Mana-mana negara yang mereka jajah, bawa balik negara mereka. Termasuklah semua harta-harta Fir'aun. Sehinggalah Mesir merdeka, menuntut kembali semua barang-barang kepunyaan Fir'aun. Minta balik. Termasuk mayat Fir'aun sendiri. Buat lagi ke England. Minta balik. Naik kapal terbang Fir'aun. Ulang balik. Ini bagaimana mereka nak, sebab mereka nampak sejarah tadi boleh buat duit. Bukan hasil pelancongan Mesir pernah satu ketika mencecah $700 USD. 700 juta dolar USD. Kalau kita sebut bilion. Fir'aun je. Income dari Fir'aun. Sehingga hari ini mereka buat perkampungan Fir'aun. Kalau tuan-tuan ke Mesir boleh naik perahu melalui sepanjang sungai Neng untuk lihat balik perkampungan zaman Fir'aun. Tunjuklah balik, buat kertas yang tertua di dunia. Kertas yang tertua di dunia. Apa ni dipanggil apa kertas tertua? Dibuat daripada sejenis pokok yang mereka penyet-penyet pokok je kertas. Papyrus. Papyrus. Yang kita kalau duduk Mesir kita belilah kertas tu RM1 je. Tapi boleh jual lah RM100 sini. Papyrus. Antara diiktiraf kertas tertua di dunia. Selain daripada kertas yang dibuat dalam tamadun Cina. Itu papyrus. Yang dijual sampai hari ni. Kalau jenis Islamik sikit, dia pun tulislah surah Al-Falaq ke An-Nas. Okay. Quran lah. Yang jadi jahiliah sikit, dia lokir balik muka Fir'aun. Yang jahiliah. Masing-masing kaedah dia. Cara. Ini menunjukkan bagaimana kita katakan kaum-kaum ini Allah bongkarkan dalam Quran. Untuk menunjukkan kebenaran Al-Quran. Dan Allah menyebut kaumnya, antara kaum lain, ialah Ad, Samud, Ras, wa qurunan baina dzalika katsira. Wa kullam darabna lahul amthal. Semuanya kami jadikannya sebagai perumpamaan dan contoh. Contoh apa? Kalau engkar pada Allah, maka ia adalah kebinasaan. Ia adalah kehancuran. Wa kullan tabbarna tatbira. Semua kaum ini kami musnahkan dengan sehancur-hancurnya. Maksud musnah sehancur-hancurnya tak ada keturunan. Maksudnya lah mereka tak dapat bangun balik. Mana kalau kita sebut tamadun Fir'aun, Fir'aun tak boleh bangun balik. Yang perangai macam Fir'aun dia lah. Fir'aun tu tak boleh bangun balik. Kaum Samud ni tak boleh bangun balik. Kaum Ad tak boleh bangun balik. Mereka jatuh dan hancur sehancur-hancurnya. Tiada lagi kemampuan mereka untuk bangun. Habis. Bukan tempat yang mereka tinggal itu juga tidak ada yang tinggal di situ. Kalau kita tengok Fir'aun sebagai contoh. Tempat di mana ada piramid dan sebagainya, tak ada orang duduk di situ. Dan dia orang pergi sebagai pelancongan. Tak ada orang buat rumah situ. Untuk menunjukkan dia takkan bangkit lagi. Mana-mana tempat yang Allah binasakan, takkan lagi orang duduk di situ. Termasuk kaum Sadum misalnya. Tak ada orang duduk kat laut mati itu. Yang datang sebagai pelancong ada. Madain Soleh. Ataupun kat Ula. Yang pergi tengok ada tapi tak ada yang duduk di situ. Kerana semuanya menjadi tempat yang dilaknat. Yang tak akan ada orang berfikir untuk duduk di situ. Tak ada orang fikir nak buat kondominium dekat kawasan perkampungan Fir'aun. Tak ada. Sebab mereka tahu ini kawasan dilaknat. Dan kita kata dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah ajar pada kita bagaimana
berhadapan dengan negeri dan negara tempat yang telah dilaknat oleh Allah. Kita tidak boleh lalu tempat tadi melainkan dengan keinsafan. Keinsafan. Dan kalau kita tak lalu, lagi bagus. Kita tak lalu tempat tadi melainkan untuk pengajaran. Kita tak lagi piramid sebab nak gembira, seronok. Nak bulan madu dekat piramid. Tak adalah macam tu. Kita pergi situ sebagai pengajaran. Ini yang pernah mengaku Tuhan, hari ini dia dah hancur. Dia dah binasa. Ini kesan kewujudan orang yang pernah mengaku Tuhan. Walaqad atau 'alal qaryati walaqad atau 'alal qaryati allati umtirat mataras saw, sesungguhnya mereka orang-orang musyrik Mekah. Lalu kawasan yang mana kami musnahkan mereka dengan rejaman batu-batu. Yang dimaksudkan ayat ini ialah kaum Lut. Kaum Lut kerana orang-orang Mekah, musyrik Mekah. Mereka tahu kejadian ini. Iaitu kota Sadum, kota Amura, kota Aduma dan kota-kota yang 5 kota yang terkenal yang menjadi perkara yang diketahui oleh mereka. Kota-kota ini semuanya dimusnahkan oleh Allah. Kata Allah, walaqad atau, mereka telah lalu alal qaryah, negeri allati yang umtirat, dihujani dengan mataras saw, dengan hujan batu. Dia dah cerita bagaimana kaum Nabi Lut dimusnahkan kerana jenayah homoseksual mereka, lesbian mereka, atau dalam bahasa Arab kita panggil sihar. Kalau yang homoseks lelaki kita panggil liwat, atau disebut juga amal qaumi Lut, atau dikenal sebagai Luti. Golongan yang buat homoseks kalau lelaki dipanggil Luti. Ini yang buat perangai kaum Nabi Lut. Manakala perempuan pula mereka mengamalkan as-sihar. Kita tak panggil dia homoseks, kalau perempuan panggil sihar atau musahqah. Dia mula-mula yang melakukan homoseks ni lelaki. Bila perempuan melihat lelaki-lelaki tak pedulikan mereka, lalu mereka berfikir untuk berseronok sesama mereka. Maka barulah lahir perempuan. Jadi jenayah ni, dia punya permulaannya, kelangsungan memang lelaki dulu buat. Perempuan dia ngikut. Sebab perempuan kalau dia buat, lelaki mungkin boleh cegah. Lelaki bila buat, perempuan tak boleh cegah. Semua kita tengok jenayah, kejahatan berlaku, ia bermula dengan lelaki. Sebab lelaki tu pemimpin. Trending lelaki dulu start. Maka perempuan ngikut. Dia ngikut. Bila perempuan-perempuan kaum Nabi Lut ini, tak ada orang nak kahwin dengan dia sebab semua berseronok dengan sama jantan, akhirnya mereka cuba berseronok sama betina. Akhirnya dua-dua jadi kelompok sesat. Sehingga Allah Ta'ala angkat bumi Sadum dan menterbalikkannya dan melemparnya ke bawah, kemudian dihujani dengan batu-batu daripada neraka yang setiap batu itu ditulis nama. Setiap batu rejaman neraka tadi ditulis nama siapa? Fulan bin Fulan bin Fulan. Untuk menunjukkan jenayah lesbian dan homoseks ini paling dahsyat. Sehingga hukuman yang paling dahsyat sekali. Diangkat bumi naik atas, diterbalikkan, kemudian diempak. Kemudian direjam dengan batu. Lepas tu setengah ulama menyatakan siapa yang mengamalkan homoseks, lesbian, dihukum macam tu. Ditolak daripada tempat tinggi sambil direjam batu daripada atas. Walaupun pendapat ini tidak masyhur. Tapi mereka cuba untuk menyamakan hukuman sebagaimana kena kepada kaum Sadum. Bandar terkenal. Dan kota Sadum ada seorang pakar sejarah Islam. Dia baca ayat ni dan dia cuba korek. Kata Dr. Abdul Wahab An-Najjar. Dalam kajian beliau kata, oleh kerana pengkaji Islam ni duit tak banyak, maka dia tak mampu untuk membongkarkan semua. Sebab semua benda tu nak duit, kos dia tinggi, nak gali, nak itu dan sebagainya. Dan kota Sadum ni mula kita katakan digali semula. Untuk menunjukkan teknologi yang canggih. Ni kota maju. Tuan-tuan yang buat homoseks ni bukan kampung hulu pueh. Bukan orang kata orang kampung-kampung hulu tak erti benda-benda macam tu. Yang homoseks, lesbian ni geng-geng bandar besar. Hatta kita tengok hari ni orang kampung tu tak ada nak fikir, dia pun tak faham benda-benda tu. Orang kampung. Tahu-tahu beranak. Ni orang-orang bandar ni, orang-orang moden ni yang mencari kepuasan yang berbeza, yang terlibat dengan homoseks. Sampai hari ni kita lihat kota-kota besar tu lah yang terlibat dengan homoseks dan lesbian. Gay dan sebagainya, puak-puak ni. Yang mereka kesibukkan dengan
hiburan yang melampau, dengan kekayaan yang melimpah ruah. Dan kota Sadun lambang kepada kemewahan. Kemewahan yang melampau, kekayaan yang melampau. Maka jadi macam ni. Jadi rosak macam ni. Jadi tak, sebab kita tahu, kalau kita baca kisah para Nabi mereka tak diutuskan untuk berperang di kampung. Orang kampung dia akan ikut orang bandar. Mazhab orang kampung ialah mazhab orang bandar. Nak tengok orang baik tak baik, tengok. Kalau orang bandarnya baik, orang kampungnya baik. Sebab orang bandar yang balik kampung, orang kampung tak balik bandar. Maka dia yang mencorakkan benda itu. Sebab itu semua para Nabi diutuskan di bandar-bandar. Tak ada Nabi dihantar kat Ulu Pueh untuk dakwah. Sebab orang Ulu ni dia ikut je orang bandar. Bandar okey, dia pun okey. Kerana orang kampung berbangga duduk bandar. Tapi orang bandar dia tak bangga duduk kampung. Bangga tak tahu tak. Duduk 2 hari je. Lepas tu balik semula. Menempuh jeng balik kat bandar. Sebab dia suka duduk bandar. Duit kat situ banyak. Semua situ banyak. Semua berkumpul situ banyak. Kat kampung semua tak banyak. Orang merompak kat bandar pun tak banyak, sikit dapat. Rompak kat bandar banyak. Melalui rasuah, juta dapat. Melalui sekian, banyak dapat. Jadi kita, supaya kita sedar, jenayah ini, dia bermula di bandar. Kat kampung ni jenayah kecil-kecil je. Curi sipar masjid, kat kampung. Curi basikal, yang kecil-kecil je. Tak banyak. Yang memang besar-besar, even gangster besar pun duduk kat bandar. Sebab itu para Nabi diutuskan di bandar supaya kita tahu jenayah memang dia berpunca dari bandar. Sebab itu bandar ni kena jaga betul. Bila baik bandar, maka kampung pun baik. Bila buruk bandar, maka kampung hancur. Budaya bandar lah yang akan meresap masuk ke kampung. Bukan budaya kampung meresap ke bandar. Tak masuk. Budaya kampung ni tak diresap ke bandar. Tapi budaya bandar, tak kira hiburan ke apa, masuk. Tu orang kampung boleh tengok wayang pacak je. Tu je boleh. Orang bandar, dia punya tempat wayang dia macam naik business class. Kursi tengok wayang. Saya tak pernah masuk lah. Tapi kita tahulah. Bisnes ni, kursi tengok wayang business class. Siap ada hari, siang sikit. Orang kampung pakai wayang pacak. Duduk atas tanah. Sambil makan kerupuk lekor. Tu orang kampung. Nak cerita hiburan bandar tu, over, melampau. Orang kampung, orang bandar tengok sukan pemotoran, tiket 800, 1000. Tengok bola. Orang kampung tengok bola free je. Belakang pagar tengok. Intang-intang macam tu je. Free. Kalau buat yuran pun tak ada orang bayar. Dia panjat pokok, tengok atas pokok. Jadi budaya maksiat kuat di bandar. Maka Allah Ta'ala menceritakan semua ini bandar-bandar. Kata Allah lagi, afalam yakunu yarawnaha, takkan mereka melihat semua kaum yang binasa itu. Untuk ambil pengajaran, kamu duk lawan Nabi Muhammad tiap-tiap hari, persendakan Rasulullah, kamu persendakan Al-Quran wahyu diturunkan. Ni, spesies kamu ni dah berlaku dulu, ada spesies dulu, perangai macam kamu lah. Dan kamu pun lalu tempat-tempat kaum yang perangai macam kamu, yang akan dihancurkan, dibinasakan, sehancur-hancurnya. Balkanu la yarjuna nusyura. Tapi kerana mereka tak percaya akhirat, sebab itu mereka tak dapat pengajaran. So, kita sebut dulu lagi, dan kuliah kita 2 hari lepas, punca mereka tolak Nabi SAW, punca mereka tolak Quran sebab mereka tak percaya ada dunia lain melainkan dunia ni je. Bagi mereka dunia-dunia ni je. Tidak ada yang lain. Tak ada akhirat, tak ada kebangkitan semula, tak ada. Kat sini habis-habis. Wa ma yuhlikuna illa dah. Kami cuma binasa dengan peredaran masa di sini. Wa ma kunna bimab'utsin. Kami tak akan bangkit semula. Awa aba'unal awwalu. Apakah tok nenek kami, moyang kami akan dibangkitkan semula? Kami tak percaya. Maka Allah menjawab, kul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah wahai Muhammad, yang seawal-awal manusia sehingga akhir-akhir manusia semua akan dibangkitkan pada waktu yang Allah tentukan. Semua. Bukan moyang kamu je, awal manusia sampai akhir manusia semuanya akan dibangkitkan. Jadi punca, antara punca kenapa mereka jadi degil macam ni, kerana mereka cuma lihat dunia. Ini disebut oleh Allah dalam ayat yang lain, dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah dia kemuncak ilmunya, dunia. Macam kita sebut semalam, orang kafir kemuncak hidup dia apa dia? Pencen. Tu dia kemuncak hidup, pencen. Kerja sungguh-sungguh untuk hari pencen yang bermakna. Hari pencen yang disebut sebagai waktu keemasan.
Lalu mereka pun rehat dari kerja, tunggu gunakan pencing sampai mati. Itu sahaja ilmu mereka, bahawa dunia berakhir dengan pencing. Tidak orang beriman. Kita tidak melihat berakhir umur kita, berakhir hidup kita dengan pencing. Pencing sebahagian dari bentuk penjawatan dunia. Tapi bukan tanggungjawab. Sekadar kita berhenti kerja cikgu, berhenti kerja doktor, berhenti kerja itu dan ini, kita pencing. Tapi realitinya kita tak pernah pencing sebenarnya. Hidup tak pernah pencing. Kita terus sibuk buat amal sehingga kaki kita menjejak ke syurga. Pencing kita kat situ. Maksudnya berhenti betul-betul ialah bila datang malakul maut, barulah berhenti hidup kita dengan maksud kita nak rehat. Yang kita dah baca hadis. Rasulullah SAW bila dengar orang beriman mati, Nabi kata mustarih, dah rehat dah. Kita pencing dah. Betul-betul rehat dah, tak payah beramal. Sebab tidak ada lagi ibadat dalam kubur. Semuanya balasan. Hari ini ialah amal tanpa hisap. Esok hisap tanpa amal. Hari ini kita kena sibuk beramal. Tapi jangan duk hisap-hisap sekarang. Beramal je. Esok ada hisap dan tak ada amal. Allah akan hitung balik apa yang telah kita buat. Jadi jangan tuan-tuan terpengaruh dengan cara hidup orang kafir, pencing. Kemudiannya pencing rehat, maka gunalah duit, tadi melancong sana, melancong sini sampai mati. Tanpa mereka melihat tujuan asal kehidupan mereka, tanpa mereka melihat zat yang berkuasa, yang mencipta dan menghidupkan mereka, yang menuntut mereka untuk menyembah, melakukan pengabdian kepadanya. Ini kejahilan disebabkan mereka tak percaya pada akhirat, disebabkan mereka ikut hawa nafsu, disebabkan syaitan, disebabkan pengaruh kawan-kawan yang jahat. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.